Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Parlemen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim menawarkan diri menjadi peguam bela kepada Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh jika dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan bawa akta hasutan. Oleh kerana saya secara pribadi telah pernah disiasat, dituduh dan dibicarakan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan mengetahui betapa zalimnya akta hasutan tersebut, maka sebagai seorang peguam dan ahli parlimen Malaysia yang mahu melihat akta hasutan 1948 dimasukkan di Malaysia merdeka ini, maka saya dengan suci hati dan ikhlas menawarkan diri jika Dr. Muhammad Akmal, Ketua Pemuda UMNO, sudi dan bersetuju untuk menerima tawaran ikhlas saya sebagai salah seorang peguam bela dalam pasukan guaman Dr. Akmal. Ini jika sekiranya beliau pada akhirnya tetap akan dituduh di bawah akta hasutan 1948, katanya pada satu kenyataan hari ini. Hasan berkata Akmal tidak sepatutnya disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seperti yang diumumkan oleh Ketua Polis Negara Razarudin Hussain, kerana kedua-dua akta tersebut bersifat kuku besi dan zalim. Ahli Parlimen PKR itu juga membangkitkan manifesto pilihan raya PH yang berjanji memasukkan akta hasutan 1948 dan memindah akta komunikasi dan multimedia. Kata Hasan, Ketua Pemuda UMNO itu lebih wajar disiasat di bawah Seksyen 298E Kanun Keseksaan kerana mungkin menyebabkan keadaan tidak harmoni, perpecahan dalam masyarakat, menimbulkan kebencian atau membangkitkan sebab kepada orang lain melakukan keganasan. Kita mungkin tidak setuju atau tidak sependapat dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Akmal Saleh, tetapi hak beliau untuk bersuara dan menyatakan pendiriannya dalam soal stalking yang dikaitkan dengan kalimat Allah adalah dilindungi di bawah perkara 10-1E Perlembagaan Persekutuan di bahwa tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara, kata Hasan lagi. Semalam Akmal memberi keterangan kira-kira 2 jam di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, Sabah sebelum dibebaskan. Media melaporkan polis merakam kenyataannya susulan ucapannya dalam ceramah di Kelantan pada Sabtu lalu. Akmal yang disiasat bawa akta hasutan 1948 berkata dia dimaklumkan untuk sesi rakaman percakapan itu melalui panggilan telepon sejurus sampai ke Sabah pagi semalam. Saya ada tanya sekiranya boleh tunggu, namun keterangan itu perlu diambil secepat mungkin, katanya. Berkaitan ucapan itu, Akmal mempertahankan ucapannya sebagai tiada unsur hasutan. Akmal dalam pemimpin politik paling lantang dalam isu jualan stocking bertulis kalimat Allah di kekemat di Petaling Jaya sehingga mengundang bantahan di tengah-tengah ketegangan isu itu. Kemarin, aktivis politik Sarawak dan Sabah mendakwa Akmal dan 4 orang lagi sebagai dalang yang meningkat ketegangan kaum dan menuntut mereka disekat masuk ke dua-dua negeri itu. Polis mendedahkan terdapat 2 laporan polis dibuat terhadap Akmal dalam isu berkenaan dan kes disiasat bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 Komunikasi Jelek. Setakat ini 3 kedai kekemat masing-masing di Perak,
Pahang dan Sarawak menjadi sasaran keganasan melalui serangan bom botol. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim menawarkan diri menjadi peguam bela kepada Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh jika dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan bawa akta hasutan. Oleh kerana saya secara pribadi telah pernah disiasat, dituduh dan dibicarakan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan mengetahui betapa zalimnya akta hasutan tersebut, maka sebagai seorang peguam dan ahli parlimen Malaysia yang mahu melihat akta hasutan 1948 dimasukkan di Malaysia merdeka ini, maka saya dengan suci hati dan ikhlas menawarkan diri jika Dr. Muhammad Akmal, Ketua Pemuda UMNO, sudi dan bersetuju untuk menerima tawaran ikhlas saya sebagai salah seorang peguam bela dalam pasukan guaman Dr. Akmal. Ini jika sekiranya beliau pada akhirnya tetap akan dituduh di bawah akta hasutan 1948. Katanya pada satu kenyataan hari ini. Hasan berkata Akmal tidak sepatutnya disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seperti yang diumumkan oleh Ketua Polis Negara Razarudin Hussain, kerana kedua-dua akta tersebut bersifat kuku besi dan zalim. Ahli Parlimen PKR itu juga membangkitkan manifesto pilihan raya PH yang berjanji memasukkan akta hasutan 1948 dan memindah akta komunikasi dan multimedia. Kata Hasan, Ketua Pemuda UMNO itu lebih wajar disiasat di bawah Seksyen 298E Kanun Keseksaan kerana mungkin menyebabkan keadaan tidak harmoni, perpecahan dalam masyarakat, menimbulkan kebencian atau membangkitkan sebab kepada orang lain melakukan keganasan. Kita mungkin tidak setuju atau tidak sependapat dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Akmal Saleh, tetapi hak beliau untuk bersuara dan menyatakan pendiriannya dalam soal stalking yang dikaitkan dengan kalimat Allah adalah dilindungi di bawah perkara 10-1E Perlembagaan Persekutuan di bahwa tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara, kata Hasan lagi. Semalam Akmal memberi keterangan kira-kira 2 jam di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, Sabah sebelum dibebaskan. Media melaporkan polis merakam kenyataannya susulan ucapannya dalam ceramah di Kelantan pada Sabtu lalu. Akmal yang disiasat bawa akta hasutan 1948 berkata dia dimaklumkan untuk sesi rakaman percakapan itu melalui panggilan telepon sejurus sampai ke Sabah pagi semalam. Saya ada tanya sekiranya boleh tunggu, namun keterangan itu perlu diambil secepat mungkin, katanya. Berkaitan ucapan itu, Akmal mempertahankan ucapannya sebagai tiada unsur hasutan. Akmal dalam pemimpin politik paling lantang dalam isu jualan stocking bertulis kalimat Allah di kekemat di Petaling Jaya sehingga mengundang bantahan di tengah-tengah ketegangan isu itu. Kemarin, aktivis politik Sarawak dan Sabah mendakwa Akmal dan 4 orang lagi sebagai dalang yang meningkat ketegangan kaum dan menuntut mereka disekat masuk ke dua-dua negeri itu. Polis mendedahkan terdapat 2 laporan polis dibuat terhadap Akmal dalam isu berkenaan dan kes disiasat bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 Komunikasi Jelek. Setakat ini 3 kedai kekemat masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak menjadi sasaran keganasan melalui serangan bom botol.